Kalau kita boleh faham kisah Nabi Yunus alaihi salam itu umpamanya, kita boleh faham bagaimana Nabi Yunus memahami itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab yang disebut oleh para ulama tentang Nabi Yunus itu sebagai satu denda daripada Allah Taala, pasal Nabi Yunus berhenti dakwah kat kaumnya. Dia meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan dia marah. Nampak? Jadi ada pasal untuk benda itu. Bila Nabi Yunus dicampak masuk ke dalam laut, Nabi Yunus disambar oleh ikan. Kita kata ikan paus. Dalam Quran sebut ikan nun. Pasal tu sebut Dhunnun. Tuan punya orang yang duduk dalam ikan nun. Ikan nun ni ikan paus, ikan yang besar lah kan, yang boleh makan, yang boleh telan manusia. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dan dia disambat oleh ikan tersebut, duduk dalam perut ikan tersebut. Gelap gelita. Ini bukan cerita kartun masuk dalam ikan boleh pasang lighter, tidak. Duduk Nabi Yunus dalam gelap itu. Apa yang Nabi Yunus fikirkan? Ini adalah dendaan, ingatan daripada Allah Ta'ala di atas beberapa kealpaan dia sebagai Rasul untuk menjalankan tugasnya. Dan denda itu bukan denda yang sikit, tuan-tuan. Duduk dalam perut ikan. Sebahagian ulama cerita Nabi Yunus duduk dalam itu. Pertamanya gelap. Yang keduanya, perut ikan itu sendiri mengeluarkan enzim. Kan kita dalam perut kita kan ada enzim yang mencernakan daging, mencernakan apa semua. Maka ada sebahagian riwayat, sebahagian ulama kata Nabi Yunus juga kulit dia kenal dengan kesan enzim dan sebagainya. Maknanya bukan sekadar gelap, bukan sekadar keseorangan, malah kesakitan. Nabi Yunus, Allah Ta'ala uji dia. Tapi apa yang Nabi Yunus buat? Dia tahu ini adalah kerana apa yang dia buat. Apa yang Nabi buat? Nabi Yunus buat. Apa yang Nabi Yunus buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia ulang ayat itu semasa dia stranded dalam perut ikan. Sebagai kita barangkali cuma duduk di KLIA yang ada di sana tu, na'udzubillah, dekat airport haji, dekat airport. Yang ni dalam perut ikan, dalam kesakitan. Makan apa? Gelap gelita. Itu kelaparan. Maka sepanjang itulah Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Dengan penuh kesedaran yang ditimpakan kepada dirinya itu barangkali adalah kafarah, adalah penghapus dosa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia atas, kalau boleh kita sifatkan sebagai kelalaian menjalankan tugas. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ni hari itu adalah dari kalangan orang yang zalim. Pasal apa zalim? Pasal tidak melaksanakan tugas. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pedoman untuk kita. Bila kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut Quran ini adalah ahsanul qasas, ada cerita yang terbaik. Quran ini ada cerita yang benar. Quran ini adalah ibratun li ulil albab, pengajaran bagi orang yang punya jiwa nurani. Ambil pengajaran. Bahawasanya barangkali ada masalah yang berlaku kepada kita, ada kebuntuan yang menimpa kita itu, barangkali akan ada benda yang kita tak beres dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita dah tahu kita tak beres dengan Allah Ta'ala, apa lagi yang kita boleh buat? Sama ada kita dah mampu untuk menampungnya kembali, yang kita kena buat. Ataupun selebih daripada kita tak tahu di mana silap, tak ada lain. Kita kena serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita
kita berdepan dengan masalah, kita berdepan dengan kebuntuan, kita berdepan dengan kegelisahan, kita tak tahu aku nak ke mana lepas ni. Kita pun tak tahu perjalanan kita ni. Esok kau apa nak keluar dan sebagainya, tak bagi tahu lagi kan. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Mak kata sahabat kita, ini bukan sekadar perjalanan kesabaran, tapi ini juga adalah kembara istighfar. Banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu Allah Ta'ala lepaskan kita sebagaimana Allah lepaskan Nabi Yunus alaihissalam. Allah lepaskan Nabi Yunus. Allah lepaskan Nabi Yunus alaihissalam keluar selepas puluhan hari dalam gelap, dalam kelaparan, keseorangan. Gelap, kelaparan, keseorangan dan kesakitan. Kemudian Allah Ta'ala lepaskan Nabi Yunus alaihissalam. Cerita itu cerita. Tapi cerita itu cerita apa? Cerita untuk jadi pengajaran kepada kita. Cerita itu untuk menjadi pedoman kepada kita. Itu fungsi Quran. Jadi kerana itu tuan-tuan, antara kelebihan istighfar ialah melepaskan kita daripada dosa kita. Selain daripada minta ampun, mendapat keampunan, istighfar melepaskan kita daripada dosa kita. Istighfar melepaskan kita daripada kebuntuan. Istighfar menambah rezeki. Kita baca surah Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dalam itu dialog antara Nabi Nuh dengan kaum. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh itu. Nabi Nuh sebut kepada kaumnya, Fakultu, aku cakap, istaghfiru rabbakum, istighfar kepada Tuhan kamu. Pasal apa? Nanti yursilis samaa alaikum midrara. Nanti Allah Ta'ala akan hantarkan awan yang subur, awan yang digambarkan midrara adalah awan yang berlapis-lapis membawa hujan rahmat, membawa kemakmuran. Wa yumdidkum bi amwal, dan akan mengembangkan untuk kamu harta benda, wa banin, dan anak pinak, wa yaj'al lakum jannat, dan dengan istighfar itu Allah Ta'ala jadikan untuk kamu taman-taman, wa yaj'al lakum anhara, dan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Itu semua lambang kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini dapat nama 10 dengan nama betul juga, kembara istighfar. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan istighfar kita yang banyak kepada Allah Ta'ala, semua yang kita hajatkan Allah Ta'ala bagi. Kalau yang anak tak nak ramai lagi, barangkali dikembangkan. Yang barangkali ada kebuntuan harta yang perlu diperolehi, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk itu. Dan Allah lepaskan kita daripada sebarang masalah. Dan tuan-tuan juga tolong doakan kawan-kawan kita yang masih terkandas di Jeddah tu, mudah-mudahan boleh balik semula. Apa sebab duduk sana? Jangan tanya kenapa. Kenapa? Saya tak ada tiket lah kan. Tapi pasal apa? Barangkali Allah Ta'ala nak angkat darjat kawan-kawan kita tu, bagi banyak sikit sahabatnya di sana. Barangkali kafarah atau apa. Barangkali dia kafarah untuk 1-2 kelalaian ketika duduk Mekah hari tu ni. Kita tak tahu benda tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Wallahu Ta'ala a'lam. Silakan kita ada benda kita nak bincangkan tentang pergerakan kita. Esok insya-Allah dalam jam 11 tadi saya dah maklumkan kepada pengurus bas tu. Dia kata dia akan hantar nombor driver jam 11 pagi. Asalnya nak sebut ke 8 pagi kan. Bila Ustaz Muhammad tadi dia dari Mekah, dia kata bagi keluar lewat sikit pasal konten Jeddah tu masuk lambat. Jadi insya-Allah dah pukul 11 pagi, lepas sarapan tuan-tuan kemas beg siap-siap, standby.
dalam pukul 10, 10.30 tu, bila kita dah dapat confirmation bas boleh bergerak bila, kita turunkan. Kalau barang tuan-tuan banyak, elok turunkan sikit-sikit, letak setempat. Letak setempat lah. Itu lebih memudahkan pergerakan. Dan jangan bimbang, Madinah ni dia tak ada tawaf wadah. Kalau tawaf dah tak ada nak shopping kan. Jadi tuan-tuan dah pergi solat, kalau tuan-tuan nak ulang balik pergi ke Rawah ke lepas subuh esok, tak apa. Lepas tu shopping pun tak apa lagi. Jadi jangan bimbang ya. InsyaAllah pergerakan kita Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa? Ustaz ulaskan apa ni khutbah yang dibaca oleh imam tadi, kerana ada ayat yang baca tadi lah. Allah Ta'ala alam. Banyak yang disebutkan tadi tu, tapi nak susun balik satu-satu tu yang betul-betul terkesan yang kita ingat. Yang boleh saya sebutkan, saya teringat satu, dia doa kata dia. Masa doa tu memang saya sangat-sangat ingat. Pasal doanya ialah doa untuk orang Islam dan doa untuk orang Syam. Orang Syam ni adalah orang Syria. Kalau kita tahu kan ada kegawatan, kerajaan Syria sedang mengganas, membunuh penentang-penentang dia, orang-orang Islam yang ada di sebahagian tempat di Syria, di Homs, di mana-mana tempat tu dia diseksa, dibunuh, memang diperangi. Ini satu keadaan yang memang punya sejarah, membunuh bukan kata seorang dua, ratus ribu rakyat dia boleh bunuh begitu saja. 1982 dia pernah buat, dia bom satu bandar sampai habis. Sekarang ni anak dia buat pula. Dan doa imam tu tentang doa yang Allahumma rudda kaidan, Allahumma rudda, ya Allah kau kembalikanlah kami, ya Allah, kau kembalikan, Allah maghfirhum raddan jamil, kau kembalikanlah orang Islam yang tidak itu dengan kembalian yang baik, yang cantik. Minta ke Allah Ta'ala supaya orang Islam yang mustad'afin ini dibela dan dibantu, dan minta Allah ambil tindakan kepada orang-orang yang menyakiti orang beriman. Dan doa dia juga supaya Allah Ta'ala perelokkan pemerintah negeri ini dengan hidayah Allah Ta'ala. Itu doa. Wallahu Ta'ala a'lam. Kalau tengok orang buat, macam-macam ada kan. Daripada yang angkat tangan, yang angkat jari saja, ataupun yang diam saja. Dalam hadis Nabi SAW, ada dua hadis yang jelas tentang benda itu. Yang pertamanya ialah ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat, datang seorang Arab Badui. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Datang seorang Arab Badui berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, habislah tumbuh-tumbuhan, habislah tanam-tanaman, habislah datang ternakan, pasal kering pun tak ada hujan. Dia cakap dengan Nabi masa itu. Lalu Nabi mengangkat tangannya sampai nampak, dia ada digambarkan, dia nampak putih ketiak Nabi. Itu maksudnya Nabi angkat tangan tinggi lah. Nabi berdoa ketika itu mengangkat tangan, minta supaya turun hujan. Dan itu berlaku ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat. Daripada hadis itu, seakan-akan boleh difahami imam berdoa mengangkat tangan. Tapi hadis itu cuma satu tu dia cerita yang Nabi doa angkat tangan. Dan tidak diceritakan pula makmum mengangkat tangan bersama imam dan sebagainya. Tidak ada cerita yang detail. Maka kalau sekadar baca setakat itu, mungkin kita boleh andaikan yang pasal doa mengangkat tangan ini hadisnya banyak. Walaupun setiap satu hadis tu ada dia punya perbahasan, tapi kebanyakan hadis yang sahih menyebut doa dengan mengangkat tangan tu secara umumnya begitu. Jadi kalau kita cuba padankan antara syariat mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian dengan tindakan Nabi berdoa mengangkat tangan ketika khutbah Jumaat,
maka kita boleh faham daripada situ bila doa masa khutbah Jumaat angkat tangan macam biasa. Habislah. Tak ada lagi. Bagus sangat tu faham. Dalil bukan berhenti di situ. Pasal ada satu lagi hadis pula, bila ada seorang sahabat Nabi menjadi imam, dia mengangkat tangan ketika berdoa. Seorang sahabat lagi sebut qabbahallahu hatainil yadain. Seorang sahabat Nabi menegur sahabat yang lain yang mengangkat tangannya ketika khutbah. Dia kata semoga Allah Ta'ala huduhkan, burukkan kedua-dua tangan ini. Pasal apa? Aku tidak melihat Nabi SAW mengangkat melainkan isyarat jari. Hadis Muslim, hadis sahih. Jadi macam mana nak sinkroniskan, nak diharmonikan antara hadis ini? Maka wallahu ta'ala alam, kita sebutkan dalam keadaan biasa, kita duduk seorang diri, kita doa, kita angkat tangan kepada Allah Ta'ala. Itu biasa. Tapi bukan semua tempat kita berdoa angkat tangan. Masuk dalam kenderaan tak ada angkat tangan. Nak masuk dalam jamban pun tak angkat tangan. Masuk masjid pun baca doa tak ada angkat tangan kan. Jadi maknanya bab mengangkat tangan ini dah duduk dalam keadaan kita duduk tuan tenang seorang diri dan sebagainya, itu angkat tangan. Tapi dalam situasi-situasi yang biasa itu doa saja. Dan tak ada doa jimah dan sebagainya pun ada doa angkat tangan. Kalau tak dibuat pun. Jadi itu satu situasi. Dan yang Nabi angkat tangan ketika khutbah dengan yang sahabat kata Nabi tak angkat tangan itu macam mana nak diselaraskan? Maka bahagian ulama' mengatakan yang Nabi angkat tangan itu kerana special, khas kerana doa minta turun hujan. Kalau bukan pasal minta turun hujan, kekalah imam itu berdoa tanpa mengangkat tangan. Kalau nak angkat pun setakat satu jari. Dan itu yang disebut dalam hadis tadi. Bukan kita mesti angkat tangan satu jari bila doa, tak. Kalau nak angkat, banyak ni. Dan itu disebut oleh Syekh Ibn Dathir. Dia kata perintah itu untuk imam dan juga untuk makmum. Jadi makmum pun sekadar mengaminkan dengan suara yang perlahan tanpa perlu mengangkat tangan. Mudah-mudahan itu yang lebih tepat berdasarkan kepada himpunan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Boleh ya? Pandangan berbeza dengan tentang bacaan takbiran ketika solat jemaah. Dia untuk belajar sikit satu. Keduanya, bagaimana yang faedah mana yang kita ambil? Baca Fatihah atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Hari itu masa kita di Mekah kita dah ulang kan? Kita dah sebut sekali. Kita sebut lagi. Faham nas ni bila dia ada macam pertembungan, maka ulama akan berikan ruang macam mana nak aplikasikan kedua-duanya. Kerana dari sudut kaedah, beramal dengan kedua-dua dalil yang ada, yang sahih, lebih baik daripada menolak salah satu daripada yang ada. I'malud dalilain khairun min ihmali ahadihima. Beramal dengan dua dalil yang ada yang sahih, tidak ada sahih, dalil yang sahih lebih baik daripada kita meninggalkan salah satu. Jadi bila itu berlaku, macam mana nak amalkan dulu sekali kalau dulu bertentangan? Di situ timbulnya bab am dan khas. Dalam kes bacaan makmum dengan imam ini, dia bermula daripada yang pertama sekali, ialah hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka barang siapa berpegang itu sebagai dalil khas untuk salat, mana apa saja yang bertentangan dengan dia kena pakai yang tu, maka itulah muncul pandangan mengatakan imam, makmum dan orang yang solat seorang diri kena baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat yang ada, setiap waktu solat. Satu pandangan. Pandangan yang kedua pula berdasarkan kepada hadis yang tak berapa kuat, man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atan lah. Barang siapa yang ada imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi diri dia. Maka bila dia pegang begitu, kalau dia imam,
Dia pakai hadis pertama, dia kena baca Fatihah setiap rakaat. Kalau dia solat seorang diri pun macam tu juga. Tapi kalau dia jadi makmum, berdasarkan hadis itu, dan hadis itu tak kuat, maka dia akan duduk mengganggu. Dia macam tu, dia tak baca apa, pasal bacaan dia ditanggung oleh imam. Ini bila? Pada seluruh solat jemaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu pandangan yang kedua. Mana dia dah kecilkan. Kalau dia seorang diri, dia imam, kena pakai hatu, kena baca. Bila dia makmum, ni ada hadis lain, dia kena pegang yang tu. Dia tak tolak hadis pertama, tapi ada fokusan untuk yang ni. Manakala pandangan yang ketiga pula ialah meletakkan dalam bacaan imam baca kuat, makmum tak payah baca. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Itu tiga bentuk cara faham ulama tentang perkara itu. Allah Ta'ala alam, kita menghormatilah ketiga-tiga pandangan itu. Kalau tanya saya pilih yang mana? Wallahu a'lam. Setakat ijtihad sehingga ke hari ini, ubah 2-3 dia, saya pegang hak 3 tu lah. Rakaat pertama, rakaat kedua, maghrib, isya, subuh, kita dengar bacaan imam. Kita tak baca apalah. Kalau sempat baca doa iftitah sebelum imam Fatihah, baca. Kalau imam dah start Fatihah, iftitah tak payah baca. Kalau imam tak baca, ada kita baca. Pasal tu doa iftitah, jangan baca panjang. Kalau imam sendiri baca cepat kan. Ambil doa iftitah yang pendek. Apa doa iftitah yang pendek? Kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ataupun wa ana minal muslimin. Itu ada baca. Tak cukup pendek tu, tak ada juga kan. Ambil hak sahabat punya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop dekat tu. Itu sahabat baca yang Nabi perakukan, yang Nabi puji. Panjang ke pendek? Itu pendek dah. Itu pendek. Ada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Pasal tu kena, kalau siapa tak dapat tangkap, kena cari kawan-kawan dia tu tulis balik. Apa benda nak baca? Tukarlah tuan-tuan. Duduk Malaysia tak apalah baca dengan daripada kecil sampai ketua kita baca satu tu. Tapi datang tempat macam ni, doa istiftah tu sunat dia baca. Kan? Dan bila kita baca sekat, imam dah baca Fatihah, kita patut kena diam. Pasal begini, bagi mazhab yang kata wajib baca Fatihah, kan, yang wajib baca Fatihah, dia berpegang bila imam dah start baca Fatihah, makmum yang baca yang doa iftitah tak payah baca, hanya baca Fatihah tu je. Itu yang kadang-kadang kita terlepas. Dia baca Fatihah sekali dengan doa iftitah dengan baca sekali. Imam baca Fatihah, dia baca doa iftitah. Suara dia imam kuat, suara makmum lagi kuat. Jadi itu bendanya. Allah Ta'ala a'lam. Imam Mesir baca doa, perlu tak kita habiskan baca doa kalau kita tak sempat? Wallahu Ta'ala a'lam. Kita cepatkan bacaan, kita habiskan bacaan Fatihah. Tapi jangan sampai imam dah takbir yang ketiga, kita tak habis lagi Fatihah tu. Tagak kita baru baca surat, imam dah takbir yang kedua. Kita percepatkan sikit, kita sempat dengan takbir lambat sikit daripada imam. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak ada masalah apa lah. Baca Fatihah bagi habis. Kalau memang tak sempat, tak payah. Allah. Adakah solat lepas solat Allahu a'lam. Dalam keadaan kita hadir, dalam keadaan kita duduk di tempat kita sendiri, solat selepas Jumaat itu termasuk dalam solat sunat ba'diyah yang muakkadah. Yang paling afdal 4 rakaat. Adapun kalau kita dalam keadaan musafir, wallahu a'lam, khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mengatakan kekal ada sunat, sebahagian lagi mengatakan bila musafir tak ada rawatib, jadi dengan ba'diyah Jumaat pun tak ada. Wallahu a'lam.
bergerak, imam baca Allah Akbar, Allah bergerak ataupun Allah Akbar bergerak, patutnya kita pun bergerak. Kita tengok ada orang Allah dia gerak, yang ada Allah Akbar dia gerak. Kalau imamnya Melayu, problem. Pasal imam Melayu dia akan Allah, dia panjang, macam takbir raya kan. Itu kalau Arab sembahyang dengan Melayu, nak bangun rakaat kedua, makmum Arab dah naik dulu. Imam Melayu baru sekerat. Wallahu alam, disebut dalam hadis idza kabbara fakabbir. Bila imam takbirlah kamu. Dan bila takbir tu maknanya bukan statik. Imam dah sebut akbar, baru kita pegang, baru kita takbir. Patut itu yang lebih tepat. Bila imam bagi imam habiskan lafaz tu, baru kita bergerak. Baru kita dengar hadis tu, idza kabbara fakabbiru, idza qara'a fa'ansitu. Ada sebagai riwayat sebut imam baca kemudian. Hadis yang mengatakan ada rahmat, itu sambut rahmat ada tak? Sambut rahmat. Ada Amin. Ketika amin ada satu, waman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang bersepakat aminnya dengan amin malaikat, maka diampunkan baginya dosa. Yang tu. Juga ada ketika i'tidal, ada satu lagi. Itu tempat-tempat yang dapat pahala yang mudah kan. Bila aminnya bersama dengan amin malaikat. Jadi lembar amin pun kena tunggu sebenarnya. Jangan tiru kiri kanan kita ni. Kita tunggu imam start, imam A, kita pun amin. Kita biar imam mula dulu. Jangan kita amin sebelum imam. Itu yang lebih tepat dengan dalil Allah Ta'ala. Ada lagi? Tak ada lagi tak? Kalau tak ada tuan-tuan, insya-Allah esok pagi kita tak ada tazkirah. Cuma saya nak ingatkan, jadi kita umum sini kalau lupa lagi.